Kita datang ke masa ini, sekarang, di mana Datuk Seri memegang jawatan Menteri Dalam Negeri. Apa keutamaan Datuk Seri bawa sekarang menjawat jawatan ini? Perkara pertama dan pokok yang saya lihat ialah dari segi kuasa yang ada kepada ketua-ketua jabatan. Oleh kerana PDRM adalah di bawah Ketua Polis Negara, ya, dan lain-lain jabatan di bawah ketua pengarah masing-masing. Apa yang telah saya putuskan ialah mengembalikan kuasa yang sedia ada kepada semua ketua-ketua pengarah dan ketua jabatan itu untuk dilaksanakan. Saya bagikan kepada 3 aspek. Ya. Dalam soal-soal dasar, itu kuasa menteri. Di dalam soal pentadbiran, itu kuasa pentadbir. Dalam hal ini, ketua setiausaha kementerian. Di dalam soal operasional, ianya adalah kuasa bagi tiap-tiap ketua jabatan, termasuklah ketua polis negara. Jadi, saya memberikan kuasa sepenuhnya tanpa adanya campur tangan dari saya selaku menteri di dalam tindakan operasional mereka atau di dalam tindakan pentadbiran yang dilakukan oleh pegawai-pegawai awam. Oleh sebab itu, apabila kuasa dikembalikan kepada mereka mengikut perundangan dan peraturan yang sedia ada, jadi mudah untuk mereka menjalankan tugas. Jadi, tidak ada campur tangan politik di dalam tindakan mereka. Saya bertindak, walaupun saya orang politik, sebarang arahan yang saya lakukan, seboleh mungkin saya lakukan secara profesional. Dan saya mahu pegawai-pegawai saya, sama ada pegawai awam atau pegawai beruniform, atau sebarang penjawat awam yang sudah ada, melakukan sebarang tugas dan tindakan secara profesional. Dan inilah yang sedang berlaku sekarang ini di KDN. Jadi, Datuk Seri, kalau saya faham, maknanya ini empowerment lah, mengembalikan kuasa pada mereka yang sepatutnya berkuasa. Tadi Datuk Seri sebut ada 12 jabatan. Macam mana yang empowerment ini dibagi pada mereka dan setakat mana sekarang dah berjalan? Saya bukan saja memberi kuasa, tetapi saya memantau bagaimana kuasa itu digunakan. Dan saya meletakkan timeline, saya meletakkan tarikh sasaran, kumpulan sasaran, dan bukan saja setakat output, tetapi saya melihat dari segi outcome pada tindakan-tindakan mereka. Contohnya, apabila parti menjadi keresahan masyarakat keseluruhannya, saya meminta Ketua Pengarah Immigration memastikan tentang jumlah sebenar parti pendatang asing tanpa izin. Ya. Dan di mana sasaran mereka? Berapa sasaran yang akan kita lakukan? Apakah tindakan-tindakan selain pada perundangan, tetapi kita harus memperlihatkan human face kita. Ya. Mungkin apa yang telah berlaku ada hikmahnya apabila tangkapan dilakukan dan semua depo tahanan telah dipenuhi, kajian secara empirikal telah dibuat. Didapati kebanyakan mereka telah memohon, membayar dan terus membayar kepada agensi-agensi pelancongan. Kebanyakan mereka telah ditipu dan tidak mendapat dokumen yang sah. Mereka datang sini semua mahu cari makan untuk menjaga keluarga ataupun ibu bapa mereka di negara asal. Tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Di dalam hal ini, saya harus berlaku adil kepada mereka. Kerana negara memerlukan mereka sebagai tenaga kerja di sini untuk menumbuhkan ekonomi yang baik, menunjukkan aktiviti ekonomi dalam bidang pembinaan, perladangan, perkilangan dan lain-lain sektor perkhidmatan. Dan bagi saya, kita harus berlaku adil kepada mereka. Tadi Datuk Seri juga sebut ada 42 undang-undang ataupun akta dan kuasa di bawah Menteri Dalam Negeri. Ini menjadikan Datuk Seri antara orang yang paling, orang kata, powerful lah, berkuasa. Macam mana nak jaga kuasa tu? Saya tidak akan pernah menyalahgunakan kuasa itu. Sebaliknya, saya berkongsi kuasa dengan memberikan penurunan kuasa kepada Timbalan Menteri. Kerana Timbalan Menteri saya adalah seorang mantan pegawai polis. Beliau juga adalah seorang pengamal undang-undang dan pernah menjadi Timbalan Speaker di Dewan Rakyat. Artinya, Perdana Menteri telah memilih beliau untuk membantu saya dan latar belakang inilah yang telah menyebabkan kerjasama kami cukup berat dan kuasa-kuasa yang telah saya perturunkan pada beliau dikongsi dengan baik dan saya memantau apa yang beliau lakukan dan beliau memberikan pandangan jika saya tersalah langkah. Dan
check and balance ini kami lakukan dengan understanding ataupun kesefahaman bahawa sebarang pencapaian jangan kita yang claim kredit. Tapi kredit ini hendaklah pergi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana beliaulah yang meletakkan kami di KDN untuk kami menjalankan tugas dengan sepenuhnya. Datuk Seri, dalam agensi yang beruniform, ya, immigration, polis dan sebagainya, salah satu perkara yang selalu disebut ni kewibawaan. Bahawa kadang-kadang kewibawaan itu terjejas banyak sebab. Jadi apakah Datuk Seri bila sekarang menjadi Menteri Dalam Negeri akan melihat itu dengan lebih teliti dan mencari jalan bagaimana untuk mengembalikan kewibawaan ini? Polis, immigration, jabatan pendaftaran, rela yang telah dinaikkan sebagai sebuah jabatan JEPAM atau Jabatan Pertahanan Awam, jabatan pendaftaran pendaftar pertubuhan, ya, AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, dan beberapa agensi lain yang saya lihat usaha yang kita lakukan ialah mengembalikan kebolehpercayaan atau kredibiliti masyarakat kepada KDN melalui kerja-kerja yang dilakukan oleh semua jabatan-jabatan dan unit-unit di bawah KDN. Kerana kebolehpercayaan ini akan memudahkan kami untuk melaksanakan kerja. Umpamanya dari aspek keselamatan, ya, PDRM. Apa yang telah saya lontarkan ialah mempoliskan masyarakat dan memasyarakatkan polis. Artinya, usaha-usaha untuk memendung masalah pencegahan dan penghapusan jenayah jangan diletakkan di pundak atau di bahu polis saja. Maka masyarakat harus membantu polis. Itulah sebabnya saya berhasrat untuk terus menghidupkan rakan Korps, terus menghidupkan United Against Crimes sebagai sebuah pertubuhan. Saya menghidupkan Yayasan Pencegahan Jenayah. Saya menghidupkan Polis Bantuan. Saya menghidupkan Polis Kadet. Dan banyak lagi pertubuhan-pertubuhan lain yang dianggotai oleh masyarakat termasuk community policing yang membantu pihak polis. Jadi apabila polis ini dimasyarakatkan dan masyarakat dipoliskan, maka jalinan inilah yang akan dapat mewujudkan kestabilan dalam bidang keselamatan negara. Okey, Datuk Seri, dalam banyak-banyak kerja sejak memegang jawatan Menteri Dalam Negeri ni, saya nak katakan tempoh 100 hari ataupun mungkin lebih sikit daripada itu. Apa agaknya yang pencapaian yang membanggakan Datuk Seri sendiri? Saya tidak pernah berbangga dengan sebarang pencapaian yang dilakukan oleh KDN. Tetapi saya mahu masyarakat menghargai apa yang dilakukan oleh KDN. Di dalam perkara ini, umpamanya apabila di dalam media konvensional atau media sosial menyebutkan berlaku penembakan, pembunuhan hampir setiap hari. Dan ini menyebabkan masyarakat mempertikaikan di mana keberadaan polis di dalam masyarakat. Oleh yang demikian, apa yang telah dilakukan oleh pihak polis tanpa campur tangan saya, apabila saya meletakkan sasaran untuk mereka hapuskan perbuatan, kegiatan jenayah ini. Jadi, usaha yang dilakukan ialah Ops Cantas Khas. Datuk, Teman, saya ingin memberitahu masyarakat, sepanjang Ops Cantas ini dilakukan, seramai 212,000 individu telah dilakukan tapisan. Dan daripada jumlah itu, seramai 11,036 individu telah ditahan. Dan selain pada itu, kita telah membuka kertas-kertas siasatan yang melibatkan 304 ahli kongsi gelap dan 236 kertas siasatan telah dibuka. Dan di dalam kajian yang kita lakukan secara empirikal, kadar jenayah tiba-tiba menurun kepada 7.36%. Dan kajian persepsi terhadap kepuasan masyarakat umum kepada PDRM meningkat daripada 30% kepada 78%. naik banyak tu. Dan kenaikan ini adalah disebabkan oleh kesungguhan dan profesionalisme pihak PDRM yang selama ini
mungkin sukar untuk mereka perlihatkan kerana tidak ada empowerment diberikan kepada mereka. Tapi jelas daripada Opcantas ini, kejayaan-kejayaan yang akan kita lihat, kita tidak akan hentikan pada 19 Oktober saja. Mereka anggap ini ada kaitan dengan pemilihan parti, PARTI. Dan tentulah dalam perkara ini, saya tidak mempunyai had waktu untuk melakukan pencegahan dan pemberasan jenayah, maka kita akan teruskan usaha ini. Oleh sebab itu, saya mahu masyarakat mengetahui bahawa risiko kepada pihak polis terlalu tinggi. Tetapi percayalah, apa yang dilakukan oleh pihak polis adalah sesuatu yang dibuat sebagai melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka demi kepentingan rakyat keseluruhannya. Datuk Seri, bila kita cakap pasal Opcantas ni, masyarakat kita ni kadang-kadang sinis. Kita dengar dia bercerita kat kedai kopi, minum teh tarik, makan roti canai, kena nasi lemak. Dia cakap macam-macam. Antaranya dia kata, Opcantas ni mempunyai motif lain. Bukan nak menangani jenayah, tetapi ada berbau perkauman. Datuk Seri wajib jawab ni. Saya lihat, oleh kerana ada kerjasama antara PDRM dengan pendaftar pertubuhan. Ya. Dalam pendaftar pertubuhan terdapat 49 pertubuhan kongsi gelap ini yang kita cek tidak berdaftar. Artinya mereka adalah merupakan pertubuhan haram. Daripada 49 pertubuhan haram ini, 40,000 dari maklumat intelijen dianggotai oleh ahli-ahli yang tidak berdaftar. Daripada 40,000, 28,000 terdiri pada anggota kongsi gelap keturunan India. Selebihnya terdiri pada orang Cina dan orang Melayu. Tetapi apabila Opcantas ini dilakukan, kita dapati apabila penahanan itu dijalankan, seramai 3,842 orang Melayu, ahli kongsi gelap Melayu yang kita tahan, dan 1,888 ahli kongsi gelap Cina, dan orang India 2,485. Artinya orang Melayu lebih ramai kita tahan. Kami ni buta warna, Tok Mat. Colorblind, Colorblind. PDRM colorblind, pendaftar pertubuhan colorblind, immigration colorblind. Dan kami tidak membuat perbezaan mengikut etnik atau mengikut kaum di dalam tindakan-tindakan yang kami lakukan.